الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تعجزه عن محارم الله. Tuan-tuan yang mulia, Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Amin. Asbab kejayaan manusia bukan dua, bahkan empat sebenarnya. Hari ini kita dunia, kita merasakan, kita di dini, kita rasa bahawa cukup untuk kita berjaya apabila kita ada iman dan amal. Sedangkan dalam Al-Quran Allah SWT beritahu empat perkara. Dalam Al-Quran Allah memberitahu empat perkara asbab untuk kejayaan. Ulama menulis bahawa jika salah satu daripada perkara ini kurang, nescaya tidak akan berlaku kejayaan, tapi akan berlaku khasarah, akan berlaku kegagalan, akan berlaku penyesalan. Dia tidak akan menjadi kejayaan, bahkan akan menjadi sebaliknya. Empat perkara tersebut, apa dia? Apakah empat perkara tersebut? Perkara pertama ialah iman kepada Allah SWT. Akan tetapi perlu diketahui terlebih dahulu bahawa apakah beriman kepada Allah SWT? Apakah yang dikatakan beriman kepada Allah? Adakah semata-mata Islam? Adakah semata-mata menjadi orang Islam? Ataupun kita satu kumpulan golongan manusia yang Muslim, maka kita kata kita orang beriman? Bahkan beriman kepada Allah yang sebenarnya ialah menyempurnakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beriman kepada Allah. Inilah iman yang difahami. Sebab itu sahabat radhiyallahu anhum begitu sekali mereka takut kepada dosa-dosa besar seperti mereka takut kepada kekafiran. Sahabat begitu sekali takut kepada dosa-dosa besar seperti mereka takut kepada kekafiran. Sebab itu hukum yang pertama kepada orang yang beriman ialah beriman pada Allah. Untuk orang kafir kita dakwah mereka kepada Islam. Kamu memeluk Islam, kamu akan berjaya. Tapi untuk orang beriman, hukum adalah kamu kena beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Soalan yang pertama ialah sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka menyempurnakan perintah ini? Bagaimana sahabat menyempurnakan perintah ini? Satu kesalahan yang paling besar di zaman ini ialah kita merasai kalimah la ilaha illallah
Usaha ke atas kalimah ini adalah ke atas orang bukan Islam. Perkara ini wujud, fikiran ini wujud kerana kita kata kita orang telah beriman. Kita sendiri dah ada kalimah, kita orang beriman. Sedangkan usaha agama ini, usaha dakwah ini adalah ke atas orang kafir. Kata Imam Yusuf rahimahullah, usaha para nabi ke atas mereka punya orang yang beriman dengan mereka berganda-ganda lebih lagi daripada usaha mereka atas orang kafir. Usaha Nabi Musa ke atas Bani Israel lebih lagi ke atas usaha ke atas Firaun. Allah perintahkan Nabi Musa untuk bercakap dengan cara yang baik dengan Firaun. Dengan Firaun, kamu halaka ila an tazakka, kamu cakap baik dengan dia. Akan tetapi usaha kebanyakannya ke atas Bani Israel. Kenapa? Kerana orang Islam apabila mereka tidak kukuh di atas iman dan amal agama mereka, maka inilah punca utama kebatilan menguasai mereka. Orang kafir kerana kekafiran mereka, mereka tidak kalah. Orang kafir kerana kekafiran mereka, mereka tidak maghlub, mereka tidak kalah. Akan tetapi kafir menjadi kalah kerana apa? Kerana orang beriman, mereka benar-benar beriman, beryakin pada Allah dan mereka menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana janji yang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman bahawa Allah akan bantu mereka, kerana itu mereka menang ke atas orang kafir. Allah kata dalam Al-Quran, kami menghancurkan Firaun kerana sabar dan ketakwaan Bani Israel. Allah telah sempurnakan janji Allah dengan Bani Israel. Bima sabaru, kerana kesabaran mereka. Kerana mereka sabar di atas menyempurnakan perintah Allah terhadap mereka. Tidak akan berlaku tuan-tuan yang mulia, kita orang beriman, kita melakukan dosa dan kemudian kita kata kita bersabar, kita boleh mengatasi orang kafir. Tidak. Orang yang bersabar waktu yang sama melakukan dosa, tidak ada bantuan Allah dengan dia. Sabar dengan dosa, dia tidak akan menarik bantuan Allah. Sabar yang menarik bantuan Allah, kesabaran yang menarik bantuan Allah ialah kesabaran bersama dengan ketaatan. Sabar yang bersama dengan ketaatan, itulah yang menarik bantuan Allah. Usaha Nabi Musa adalah ke atas Bani Israel. Usaha yang banyak ke atas Bani Israel. Dakwah kepada Firaun, kepada agama. Tapi kehancuran Firaun, tuan-tuan yang mulia, dunia ini adalah syurga kepada orang kafir. Sebanyak mana menerima kebaikan di sini, ini semua sedikit. Kerana ini syurga untuk orang kafir. Tapi kalau orang Islam menginginkan syurga orang kafir, tamak kepada syurga untuk orang kafir ini, kalau orang Islam menginginkan tamak ataupun menginginkan kepada syurga orang kafir, nescaya orang Islam akan kalah sampai bila-bila. Orang Islam tidak akan menang sampai bila-bila. Kalau orang Islam, Talib dan Haris, ingin bersangatan kepada syurga orang kafir ini, orang Islam tidak akan menang. Hari ini kita orang Islam merasai bahawa orang beriman tu orang beriman. Oleh kerana itu kalimah ini, usaha atas kalimah bukan atas orang beriman lagi, akan tetapi atas orang kafir. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, orang beriman, tanggungjawab mereka adalah mereka kena beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini hukum pertama, perintah pertama untuk orang yang beriman. Cuma persoalannya ialah bagaimana sahabat menyempurnakan perintah ini. Semayang, bagaimana kita nak semayang, puasa bagaimana nak puasa, zakat banyak mana nak kena bayar zakat. Seperti mana kita melihat bagaimana
semua amalan ini disempurnakan, kita mentahqiq, kita mencari bagaimana semua kefarduan ini disempurnakan. Begitu juga kefarduan iman ini, tuan-tuan yang mulia. Ada cara yang khusus bagaimana kita menyempurnakan taqaza iman ini. 4 perkara saya beritahu tadi, kejayaan, asbab kejayaan. Asbab yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali kita meyakini akan Allah seperti zatnya yang sebenarnya, seperti qudratnya yang sebenarnya. Dan taqaza beriman kepada Allah ialah kita taat akan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah ditaati. Kerana sesiapa yang khilaf dengan perintah Allah, siapa yang khilaf dengan perintah Allah, maka dia sesungguhnya telah menjadikan Allah selain daripada Allah sebagai Rabbnya. Sesiapa yang khilaf dengan perintah Allah, dia sebenarnya telah taat kepada selain daripada Allah. Dia telah menjadikan selain daripada Allah sebagai Rabbnya. Sedangkan Islam dan iman dan menjadi orang Islam taqazanya ialah dia tidak menerima sesiapa pun ghairullah selain daripada Allah sebagai Rabb. Dia hanya sepatutnya meyakini bahawa Allah saja Rabbnya. Rabb, tuan-tuan yang mulia, ialah apa itu Rabb? Rabb ialah sebanyak mana Rabb-Rabb di dunia ini. Sebanyak mana Rabb-Rabb di dunia, kita hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala saja di hadapan semua Rabb-Rabb di dunia ini. Inilah taqaza rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan keseluruhan asbab duniawi ini, di hadapan semua benda dunia ini, kita mentaati hanya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi beritahu kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, Nabi beritahu kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, kamu punya pendeta-pendeta kamu, apabila mereka menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, adakah kamu menerima perkataan mereka? Kata dia, ya. Jadi kalau begitu, kamu telah sebenarnya menjadikan paderi-paderi kamu dan pendeta-pendeta kamu, ulama dan masyayikh kamu sebagai Rabb selain daripada Allah. Sebab itu taqaza beriman kepada Allah, tuan-tuan yang mulia, ialah seseorang yang beriman, dia oleh itu hukum yang pertama, tuan-tuan yang mulia, ialah beriman kepada Allah. Perkara yang kedua bersama dengan iman ini ialah ketaatan kepada Allah dan menyempurnakan setiap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga ialah untuk menghasilkan kejayaan dan mengeluarkan diri kita daripada penyesalan yang selama-lamanya, dan untuk mendatangkan kesempurnaan dalam iman ialah membawa orang lain kepada iman, mengajak orang lain kepada iman. Tawasi bil haq, membawa orang lain, mewasiatkan orang lain kepada iman, dan membawa mereka kepada ahkam dan amal. Inilah ulama telah menulis asbab kejayaan ada 4. Yang pertama beriman. Iman dan amal saleh itu untuk diri kita sendiri. Waktu yang sama kita perlu membawa manusia orang lain kepada iman dan amal. Tawasi bil haq. Tawasi bil haq ialah membawa manusia kepada iman. Tawasi bil sabr ialah membawa manusia kepada amal. Sebahagian orang mengatakan, ulama mengatakan bahawa tawasi bil haq ini adalah mendakwa manusia kepada kebaikan, dan tawasi bil sabr ialah menegah manusia daripada kemungkaran. Iman berserta amal saleh
dua lagi tambahan sebagai asbab kejayaan. Antara asbab kejayaan, kalau seseorang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh untuk diri sendiri, akan tetapi tidak membawa manusia, tidak dakwah manusia, maka dia tidak cukup lagi untuk kejayaan dirinya. Belum cukup lagi untuk kejayaan dia. Kerana asbab kejayaan ada 4. Begitu sekali ulama, sehingga ulama menulis, tuan-tuan yang mulia, bahawa melakukan amalan untuk diri sendiri tanpa mendakwahkan manusia kepada amal, maka sama seperti seorang yang sembahyang tapi meninggalkan puasa. Sembahyang pun fardu, puasa pun fardu. Sembahyang akan tapi meninggalkan berpuasa. Inilah perumpamaannya orang yang mana dia beramal untuk dirinya sendiri, akan tetapi tidak berusaha membawa manusia yang lain kepada amalan yang sama. Sehingga ulama menulis, satu perkara yang fikiran yang silap hari ini dalam diri orang Islam ialah kamu beramal sendiri dulu, kemudian baru kamu dakwah orang lain. Mula kamu sempurnakan amal dalam diri kamu, kemudian kamu baru dakwah. Hari ini kita punya fikiran yang silap ialah kita hari ini tidak mengamalkan agama sempurna, jadi kita rasa kita belum ahli lagi untuk dakwah. Kita rasa kita belum ahli lagi untuk jalankan kerja dakwah ni, semata-mata kerana kita belum amalkan agama lagi. Kita jangan merasa seperti ini, tuan-tuan yang mulia. Ini perkara yang ini telah tersebar dalam fikiran orang ramai, bahawa kita tak beramal lagi, bagaimana kita nak dakwah orang lain. Perkara ini telah timbul dalam fikiran orang ramai. Sebahagian orang berfikir bahawa kita kena, kalau kita dakwah mereka, nanti orang akan tegur kita dulu. Kamu sempurnakan amal kamu, baru kamu dakwah. Tuan-tuan, kerana kita tak menyempurnakan amal, kerana itu kita tidak dakwah manusia. Tuan-tuan, itu perumpamaannya seperti satu orang yang sembahyang, akan tetapi dia tidak berpuasa. Sedangkan puasa dan sembahyang kedua-duanya adalah kefarduan yang tersendiri. Sebab tu saya beritahu tadi, asbab kejayaan adalah 4, bukan saja 2. Iman, amal, dan membawa manusia kepada iman dan amal. Pujuk rayu manusia kepada iman dan amal. Sebab tu ulama menulis, tuan-tuan yang mulia, dakwah manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, ini adalah penting, perlu untuk menyempurnakan keimanan seseorang. Satu orang yang sibuk untuk islah dirinya, untuk dirinya sendiri, dia melakukan kesemua amalan, akan tetapi tidak mendakwah manusia, maka ulama menulis iman dia tidak sempurna selagi dia tidak mendakwahkan manusia. Kadang-kadang kita tak beri tumpuan kepada perkara ini. Selagi kita tak dakwah manusia, hanya kita fikir untuk islah diri kita saja, hanya kita fikir untuk islah diri sendiri, untuk memperbaiki kehidupan diri sendiri, ini tidak cukup lagi untuk menyempurnakan keimanan kita. Tidak cukup lagi untuk kejayaan kita. Kita fikir untuk diri sendiri, kita sibuk untuk mengislahkan diri kita sendiri. Ini untuk penyempurnaan iman belum cukup lagi untuk menyempurnakan iman. Belum cukup lagi untuk penyempurnaan iman. Selagi kita tidak mendakwah manusia, selagi kita tidak menyeru manusia, mengajak mereka, menyeru pujuk rayu mereka kepada iman dan amal, selagi itu tidak cukup untuk penyempurnaan iman kita. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, diberitahu kepada kita bahawa
kita menjadi umat yang terbaik ini ialah apabila dengan cara kita sentiasa membawa manusia kepada amal dan salat, ke iman dan amal. Inilah syarat. Sayyidina Umar beritahu, inilah syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imamul Muhaddithin, tafsir beliau ialah keutamaan kamu ke atas umat yang lain, khair dan kebaikan untuk umat ini, dan kemuliaan keutamaan umat ini ke atas umat yang lain ialah mereka mengikat orang-orang yang lain, ikat mereka dengan rantai dan bawa mereka dengan apa cara sekalipun, bawa mereka ke dalam suasana yang baik. Inilah syarat untuk umat ini menjadi umat yang terbaik. Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini tafsir yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah terhadap ayat ini. Kamu akan jadi khairul umat selagi kamu akan jadi khairul umat apabila kamu usaha dengan apa cara sekalipun untuk membawa manusia kepada suasana iman. Untuk umat ini menjadi umat yang terbaik, syaratnya ialah umat ini perlu mengeluarkan orang yang sedang tenggelam di dalam suasana kekafiran, suasana ghaflat, suasana kufur, dan bawa mereka dalam suasana yang baik, dalam suasana iman, suasana amal. Kalau umat ini melakukan perkara seperti ini, barulah akan dipanggil umat yang terbaik. Kalau tidak dibuat seperti ini, maka umat ini tidak akan sama sekali jadi umat yang terbaik. Oleh itu tuan yang mulia, di zaman ini, satu fikiran yang salah, satu tanggapan yang salah ialah bahawa agama telah pun tersebar di seluruh dunia. Agama telah pun tersebar di seluruh dunia. Agama telah tersebar di seluruh dunia. Dan di zaman ini ada alat-alat yang mana dengan alat ini menyampaikan maklumat ke seluruh dunia. Jadi tidak ada keperluan lagi untuk kita keluar jalan Allah, untuk kita bertebaran keluar di jalan Allah. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan asbab kejayaan mad'u ialah dengan mujahadahnya da'i. Allah menjadikan sebab hidayat untuk mad'u, orang yang didakwah, ialah mujahadahnya da'i. Allah jadikan asbab hidayat kaum adalah dengan mujahadah para nabi. Dan inilah tertib Allah Subhanahu wa taala. Tertib ini akan berterusan sehingga hari kiamat. Inilah tertib berterusan sehingga hari kiamat. Bahawa susah payah mujahadah dalam jalan usaha agama ini, kita menanggungnya. Ini adalah asbab utama hidayat diri kita sendiri dan hidayat manusia yang lain. Bersusah payah, menanggung susah payah dalam menjalankan usaha ini, inilah asbab hidayat diri kita dan semua manusia. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, kita kena letak dalam zihn kita bahawa asbab istiqamah kita dalam agama ini adalah menyeru manusia kepada agama. Sebab itu Allah kata dalam Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, menjadi orang yang membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu dan Allah akan mengukuhkan pendirian kamu dalam agama kamu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu, menjadi orang yang membantu kamu, dan Allah akan mengukuhkan pendirian kamu dalam agama. Sekarang persoalannya tuan-tuan yang mulia, apakah membantu agama? Apakah membantu agama? Hari ini kita merasai kita membelanjakan harta dalam semua perkara kebaikan, maka itulah membantu agama. Sedangkan membelanjakan harta kepada kerja-kerja yang baik, kerja-kerja khair, ini bukan membantu Islam.
Membelanjakan harta untuk perkara kebaikan ini bukan lagi membantu Islam, ini ialah membantu orang Islam. Membelanjakan harta kepada perkara kebaikan ini bukan lagi membantu Islam, tapi hanya membantu orang Islam. Dan kita semua tahu bahawa membantu orang Islam, orang kafir juga melakukannya. Orang kafir juga membantu orang Islam. Sehingga memberi tanah untuk masjid, memberi wang untuk membina masjid juga diberi oleh orang kafir. Banyak tempat-tempat di mana orang kafir memberi tanah untuk masjid orang Islam. Banyak tempat kami dengar bahawa masjid sedang dibina. Jadi orang kafir pun kata, ini kerja yang baik, ini kerja agama. Jadi kami pun inginkan ada bahagian dalam kerja yang baik ini. Mereka pun bagi duit. Bila kafir Mekah membina Kaabah, kafir Mekah membina Kaabah, sedangkan dia adalah kiblat semua orang Islam, kiblat seluruh orang Islam. Tapi menjaganya, melihatnya, memperbaikinya, semua dibuat oleh orang musyrikin dulu. Orang musyrikin yang buat, menjaga Kaabah. Semua dibuat oleh orang musyrikin. Melihat kebaikan, memperbaiki, membangunkan, membelanjakan untuk Kaabah adalah orang kafir, musyrikin. Mereka kekurangan harta yang halal, banyak harta haram. Oleh kerana itu, dalam membina Kaabah, mereka mengecilkan bentuk Kaabah. Mereka mengeluarkan hatim daripada bangunan Kaabah. Mereka jadikan Baitullah kecil. Mereka masih lagi boleh menerima bahawa Kaabah jadi kecil, tapi mereka tak boleh terima Kaabah dibina dengan harta yang haram. Oleh kerana itu mereka keluarkan hatim daripada Baitullah, daripada Kaabah. Ini bukan di atas bentuk pembinaan Nabi Ibrahim. Mereka kecilkan daripada bentuk pembinaan Nabi Ibrahim AS. Ini dibuat oleh orang kafir musyrikin. Kafir musyrikin Mekah. Sebab tu saya beritahu tadi, orang kafir juga melakukan perkara kebaikan seperti ini, membantu orang Muslim. Tapi ini bukan lagi membantu Islam. Ini bukanlah membantu Islam. Ini bukan lagi membantu Islam. Kerana orang kafir juga mengambil bahagian dalam perkara-perkara kebaikan. Dan membantu orang Muslim ini, orang Islam, orang kafir juga melakukannya. Sebanyak mana orang-orang yang datang menunaikan haji zaman dahulu, satu orang musyrik saja, As bin Wa'il, satu orang musyrik. Dia menyediakan makanan untuk semua orang yang datang tunaikan haji. Dia keluarkan duit belanja dia sendiri. Sepanjang tahun dia bekerja, dan bila sampai musim haji, dia akan menguruskan pakaian, tempat tinggal mereka, tempat penginapan, makanan mereka. Dia siap iklan lagi. Tidak ada mana-mana dapur yang akan menyala. Dapur saya sahaja. Semua orang akan diberi makan oleh saya. Tak ada siapa haji, orang tunaikan haji akan menyediakan makanan mereka sendiri. Tak ada siapa yang akan menyalakan mereka punya dapur sendiri. Saya yang akan aturkan makanan mereka. As bin Wa'il. Sedangkan ini zaman orang musyrikin. Tapi zaman sekarang menyedihkan, orang Islam mengambil faedah, mendapatkan keuntungan daripada orang yang datang menunaikan haji. Sedangkan mereka telah belanja banyak perbelanjaan untuk datang tunaikan haji. Tapi zaman terdahulu, satu orang musyrik saja memberi belanja, mengeluarkan perbelanjaan untuk ke semua orang yang datangkan haji. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran, adakah kamu merasai bahawa orang yang beri minum kepada jemaah haji, memakmurkan rumah Allah SWT,
adakah kamu merasa bahawa mereka yang melakukan semua kerja ini sama dengan satu orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan kehidupan akhirat dan menjalankan usaha dakwah? Allah tanya dalam Al-Quran, wajahada fi sabilillah, bermujahadah di jalan Allah, la yastawuna indallah, di sisi Allah tidak sama kedua-dua mereka ini di sisi Allah. Membantu agama dan menjalankan usaha atas agama, Allah mengasingkan usaha agama ini daripada segala bentuk kebaikan yang lain. Kamu memakmurkan Masjidil Haram, membelanjakan harta kamu untuk orang yang datang tunaikan haji, sebanyak mana kebaikan yang kamu buat pun, adakah kamu nak menyamakan mereka ini dengan satu orang yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat dan beriman dan bermujahadah di jalan Allah? Allah kata sendiri tidak sama di sisi Allah. La yastawuna indallah. Zaman sekarang ini orang Islam, mereka merasai bahawa membantu agama ialah dengan membelanjakan harta untuk segala perkara kebaikan, sedangkan ini bukan perkaranya. Membantu Islam ialah kamu mendakwah seseorang dan kamu membawa dia kepada menyempurnakan fardu-fardu dalam agama ini. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, semata-mata kerana orang tidak membayar zakat beserta dengan harta, beserta dengan tali, bayar zakat tapi tanpa tali. Untuk orang seperti ini pun Sayyidina Abu Bakar membentuk jemaah untuk pergi perangi mereka dan telah mengosongkan Madinah untuk menghantar jemaah kepada orang-orang seperti ini juga. Bayangkan sedikit saja kekurangan berlaku dalam agama, dibentuk jemaah oleh Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan bagaimana orang yang tinggalkan semayang, tinggalkan zakat dan sebagainya. Hanya kerana bayar zakat tanpa tali pun Sayyidina Abu Bakar akan membentuk jemaah supaya mereka menyempurnakan zakat dengan sempurna, supaya mereka menyempurnakan perintah-perintah Allah, kefarduan dengan sempurna. Jadi bagaimana zaman kita sekarang, orang tak tahu kalimah, tak tahu sembahyang, tidak dapat dibilang orang yang tidak tunaikan sembahyang. Hatta sebahagian mereka tak rasa pun mereka ni orang yang beriman, orang Islam. Di zaman seperti ini tuan-tuan yang mulia, kita bayangkan bagaimana betapa pentingnya untuk kita tinggalkan makami kita dan pergi ke seluruh dunia. Oleh itu, apakah membantu agama? Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu bantu kepada orang zalim dan juga orang yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami faham orang yang membantu orang yang dizalimi. Membantu orang zalim bagaimana? Nabi beritahu, membantu orang zalim ialah menahan dia daripada perkara yang haram, menahan dia daripada kezalimannya. Inilah membantu dia. Inilah dimaksudkan dengan membantu seorang zalim. Inilah membantu dia, menghalang dia daripada kezalimannya. Allah telah menjadikan syarat untuk seorang Islam berdiri kukuh di atas agamanya ialah dia kena membantu agama Allah. Untuk orang Islam kukuh pendirian mereka di atas agama mereka, Allah telah meletakkan syarat mereka perlu bantu agama Allah. Bila mereka ni membantu agama Allah, barulah Allah Ta'ala akan membantu mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengukuhkan kaki-kaki mereka di atas agama mereka. Allah akan mengukuhkan pendirian mereka dalam agama. Inilah bantuan Allah terdahulu kepada sahabat bahawa satu orang Islam sahaja pun, untuk orang kafir mengeluarkan mereka daripada agamanya, mereka tidak berjaya. Orang kafir tidak berjaya mengeluarkan satu orang pun daripada agama. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu, Raja Rom telah berusaha bersungguh-sungguh supaya dia menjadi Nasrani, meninggalkan Islam. Akan tetapi kesemua kerajaan dia gagal. Gagal dalam usaha mereka. Hanya satu orang Islam saja untuk mengeluarkan dia daripada agamanya. Kerajaan Rom telah gagal.
Sebab tu tuan-tuan yang mulia, Allah sendiri beritahu kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu dan Allah akan kukuhkan pendirian kamu dalam agama. Jika kamu membantu agama Allah. Ini saya nak fahamkan pada tuan-tuan bahawa membantu agama dan nusrat kepada agama ialah mengajak manusia kepada agama. Membawa orang lain kepada agama, pujuk rayu mereka kepada agama. Inilah dipanggil membantu agama. Inilah dipanggil nusrat kepada agama, membantu agama. Selain daripada ini, tidak ada bentuk lain untuk membantu agama yang ada di zaman sahabat. Bentuk membantu agama yang ada di zaman sahabat kita tak jumpa selain daripada cara ini. Sendiri kita sendiri pergi untuk menyampaikan dakwah. Kita dengan tubuh kita sendiri, badan kita sendiri bergerak untuk menyampaikan dakwah. Inilah asal punca untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sendiri kita pergi, dengan tubuh kita sendiri pergi untuk sampaikan dakwah. Ini adalah untuk menyempurnakan hujjah, itmamul hujjah. Kita kena sempurnakan dengan diri kita sendiri. Menyempurnakan tanggungjawab kita. Cara untuk menyempurnakan tanggungjawab kita dan supaya keuzuran kita diterima di hadapan Allah nanti, menyempurnakan hujjah kita, maka kita disyaratkan untuk bergerak sendiri. Dengan tubuh kita sendiri bergerak berjumpa manusia. Mana Ilyas rahimahullah beritahu, pergerakan ini, usaha ini adalah cara untuk menundukkan seluruh alam kepada kita. Menundukkan nizam alam ini, makhluk kepada kita, iaitu orang yang berjaya menghimpunkan antara dakwah dan ibadat. Siapa yang menghimpunkan ibadat dan dakwah, ini adalah cara, ini adalah nuskhah untuk Allah menundukkan seluruh alam ini kepada dia. Allah akan mentaskhirkan, menundukkan nizam alam ini kepada orang yang menggabungkan antara dua perkara ini. Oleh itu kita kena sangat benar-benar kita fikir mendalam, kita kena lihat. Tanpa kita sendiri yang pergi menyampaikan dakwah, tuan-tuan yang mulia, tanpa kita sendiri yang pergi, maka tanggungjawab kita tak akan terselesai. Dan tanpa kita punya tanggungjawab terselesai, bantuan Allah tidak akan bersama dengan kita. Ini perkara yang pasti. Tanpa menyempurnakan tanggungjawab kita, bantuan Allah tidak akan bersama dengan kita. Oleh kerana itu dalam Al-Quran, janji bantuan daripada Allah ialah dengan kita membantu agama Allah. Kita sendiri yang pergi, tanpa kita sendiri yang pergi menyampaikan dakwah, kita punya zamedari, tanggungjawab kita tidak sempurna lagi. Hari ini kita merasai sampaikan maklumat, sampaikan dakwah dengan apa cara sekalipun, ini telah dipanggil dakwah. Sedangkan tidak. Nabi SAW, sunnah Nabi yang paling utama, kerja Nabi yang paling muhim, paling utama ialah baginda di dalam mendakwah manusia, baginda sendiri akan pergi. Nabi dalam dakwah, Nabi sendiri yang pergi. Nabi sendiri yang mendahului dalam memberi dakwah. Sendiri mendahului beri dakwah. Dan siapa pun Nabi tidak rasa dia tidak layak untuk dia didakwah. Tak ada siapa pun Nabi rasa tak layak untuk didakwah. Nabi SAW dalam safar haji, Nabi memilih jalan yang ada perompak semata-mata untuk dakwah perompak. Bukan juga Nabi kata hantar orang lain, kamu pergilah dakwah orang tu. Hari ini kita kata tu, menjaga diri, harta benda kita fardu. Jaga diri dan harta kita fardu. Dengar betul-betul tuan-tuan yang mulia. Tahun 47, bila banyak berlaku pembunuhan di sini, India, pecahan antara India dan negara jirannya, maka ulama telah mengeluarkan fatwa
telah keluarkan fatwa bahawa memberi hukum kepada Maulana Yusuf bahawa Tuan Maulana tinggalkan Nizamuddin. Maulana tinggalkan Nizamuddin kerana pembunuhan secara umum berlaku di sini. Maulana Yusuf kata tidak, saya takkan tinggalkan masjid ini. Keadaan begitu teruk pada ketika itu. Datang surat kepada beliau, kamu tinggalkan Nizamuddin. Maulana Yusuf kata tidak, kerana usulnya ialah di mana tempat telah diberi pengorbanan untuk agama, tempat tersebut Allah memberi sifat markaziyat, sifat kemarkazan, markaziyat. Satu orang menulis kepada Maulana Yusuf, Hazrat, fardu untuk Hazrat menjaga nyawa, memelihara nyawa kita sendiri adalah fardu. Maulana menulis bahawa jawab, menjaga nyawa tidak fardu, bahkan memberi nyawa untuk menjaga agama adalah sunnah. Satu lagi yang Maulana tulis ialah janji Allah, siapa yang menyampaikan utusan Allah kepada makhluk, Allah akan ambil tanggungjawab untuk memelihara diri dan hartanya. Allah ambil tanggungjawab untuk menjaga diri dan hartanya. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Nabi, sampaikanlah kamu akan utusan kepada manusia. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan pelihara kamu. Allah yang pelihara kamu daripada manusia. Tapi kalau kamu tidak menyampaikannya, kalau kamu tidak menyampaikan kepada manusia, dikhawatiri bahawa kamu tidak menyempurnakan tanggungjawab kamu. Dan kalau kamu sendiri menyampaikan dia kepada manusia, maka Allah akan ambil tanggungjawab untuk memelihara kamu. Dalam safar hijrah, Nabi sengaja memilih jalan perompak semata-mata untuk mendakwahkan perompak. Yang pertama, kita melihat bahawa perompak ini adalah orang yang hina. Dan yang kedua, berbahaya. Harta kita bahaya, nyawa kita pun berbahaya. Perompak boleh bunuh kita. Biasanya perompak takkan tinggalkan sesen pun yang ada pada kita. Tapi Nabi berkeinginan untuk berjumpa dengan perompak. Sengaja memilih jalan yang ada perompak. Kalau satu orang dia tahu di jalan ini ada perompak yang begitu masyhur, adakah dia masih berani untuk melalui jalan tersebut dengan harta bendanya? Tidak. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, selagi kita tidak datang dalam cara dakwah seperti cara dakwahnya Nabi SAW, selagi itu bantuan Allah tak akan bersama dengan kita. Oleh kerana itu, Nabi SAW, bantuan yang Allah kepada Nabi, kepada sahabat adalah di atas bahawa mereka senantiasa mendahulukan diri mereka, mengkedepankan diri mereka untuk menyampaikan dakwah. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan pelihara kamu daripada manusia. Nabi bentuk jemaah hantar ke Kisra untuk menyampaikan dakwah kepada Kisra. Raja Kisra telah mengoyak surat dan hantar 2 orang tentera untuk menangkap Nabi. Tapi bantuan Allah, kedua-dua mereka jumpa Nabi jadi menggigil-gigil. Apa berlaku ni? Nabi tanya apa berlaku. Mereka kata kami dihantar untuk tangkap tuan. Tak apa, kamu lihat malam esok saya akan jumpa kamu. Esok pagi bangun, Nabi jumpa mereka, beritahu bahawa orang yang hantar kamu tadi, orang yang hantar kamu untuk tangkap aku malam tadi, Allah, Tuhan kami telah hancurkan dia, telah matikan dia. Orang yang hantar kamu untuk tangkap saya, Tuhan saya malam tadi telah membunuh dia. Tuhan kamu tersebut. Apa itu dakwah, tuan-tuan yang mulia? Oleh itu, apa itu dakwah? Dakwah ialah seseorang
sendiri dia bergerak menyampaikan dakwah. Kerana tanpa kita sendiri yang bergerak untuk menyampaikan dakwah, tanggungjawab kita belum sempurna. Maulana beritahu bahawa kerja ini adalah nuskhah untuk menundukkan seluruh alam ini kepada kita yang jalankan usaha. Seluruh nizam alam ini akan tunduk apabila kita sendiri yang menyampaikan dakwah. Maulana pergi ke Mewat di atas bas. Maulana Ilyas rahimahullah. Masa tu masuk waktu asar. Maka satu orang bangun dan beritahu kepada bas, tolong berhenti bas sebab nak semayang. Dia driver bukan Islam. Kata dia tidak, bas tak akan berhenti. Bas tidak akan berhenti. Maka orang tu beritahu, saya telah menyempurnakan tanggungjawab saya. Hari ini orang Islam, hari ini sebanyak mana permintaan kita kepada orang kafir tidak berjaya kerana kita nak minta mereka tanpa dakwah. Kita tak dakwah dia dulu, dan kita tak terfikir pun untuk dakwah dulu. Banyak hari ini orang yang tidak ada akal berkata bahawa zaman sekarang ni banyak channel-channel agama. Ambillah agama daripada channel-channel tersebut. Tuan-tuan yang mulia, kita menggunakan badan kita sendirilah dipanggil dakwah. Tapi zaman sekarang begitu terbalik, bahawa Islam boleh tersampai sekarang telah tersebar dengan berbagai-bagai jenis alat. Dengan perantaraan ini, dakwah Islam telah tersebar dengan alat-alat ini, bahawa agama telah tersebar. Ini bukan dakwah, tuan-tuan yang mulia. Seperti mana tidak ada mesin yang boleh menggantikan badan kita untuk buat ibadat, begitu juga tidak ada mana-mana alat boleh menggantikan tubuh badan kita sendiri, jasad kita sendiri untuk menyampaikan dakwah pada manusia. Kalau ada satu mesin yang boleh, sehingga tuan-tuan yang mulia, kalaulah ada mesin yang dapat dibuat, yang boleh mengucapkan takbir semayang, rukuk sujud yang sempurna sehingga memberi salam, adakah dia boleh menggantikan kita untuk menunaikan semayang, tuan-tuan yang mulia? Tak boleh. Mesin tadi boleh semayang seperti mana orang Islam semayang. Dia boleh rukuk, sujud, baca qiraat dengan betul, Fatihah, semua doa, tahiyat, semua dapat buat dengan baik. Tak ada satu amal semayang pun mesin ni tak boleh buat, semua boleh buat. Tuan-tuan bila, kalaulah mesin seperti ini dapat disiapkan di dunia, adakah dia boleh menggantikan kita untuk semayang? Tak boleh. Selagi kita tidak boleh menggantikan benda lain, menggantikan tubuh badan kita untuk semayang, tuan-tuan yang mulia, maka bagaimana dakwah ilallah, asbab untuk membangunkan semula semua cabang-cabang agama, adakah kita boleh gantikan dengan selain daripada tubuh badan kita sendiri? Sebab tu di zaman sekarang kita kena betul-betul memberi penekanan, tuan-tuan yang mulia. Kerana hari ini semua orang Islam merasai akhbar dan alat-alat ni telah sampaikan agama, dakwahkan agama. Seperti mana menggunakan tubuh badan kita, menggunakan tubuh badan kita lah dipanggil ibadat. Begitu jugalah dengan menggunakan tubuh badan kita sendiri baru dipanggil ibadat, dakwat. Tapi sedihnya zaman sekarang syaitan telah mendatangkan syak kepada orang Islam, bahawa tabligh ini sebenarnya tak ada apa-apa jalan yang khusus. Perkataan seperti ini sebenarnya menghapuskan, mematikan, menghilangkan, menghapuskan maksud sebenar penghantaran Nabi SAW dan maksud utama pengutusan baginda. Bahawa mengatakan bahawa zaman dulu, zaman sekarang, zaman sekarang. Zaman sekarang sebenarnya tak ada apa-apa cara yang khusus untuk menyampaikan dakwah.
Kalau kita mengatakan seperti ini, tuan-tuan yang mulia, yang penting ialah kita sampaikan agama dalam diri kita. Cara tak kisah cara apa pun. Ini kejahilan yang telah tersebar di zaman ini. Tariqah tidak, cara tak, tidak semestinya khusus. Yang penting agama dapat disampaikan. Tuan-tuan yang mulia, membersihkan gigi kita kena ingat betul-betul. Membersihkan gigi memang maksud. Tapi kalau kita guna selain daripada miswak, guna berus. Guna berus membersihkan gigi, adakah 70 faedah daripada miswak yang dijanjikan daripada miswak? Yang mana faedah yang paling utama ialah kita akan dapat ucap kalimah sebelum kita mati nanti. Dan begitu juga faedah yang datang bahawa malaikat akan datang. Kalau kita baca Al-Quran dalam sembahyang dengan bermiswak, malaikat akan datang pada kita dan begitu, baca lagi lah ayat, baca lagi lah ayat, baca lagi lah ayat. Adakah faedah ini kita akan dapat hasil dengan kita gunakan berus? Adakah faedah-faedah ini dapat terhasil dengan berus gigi? Kenapa? Kerana dia khilaf dengan sunnah. Kerana dia lawan, bertentangan dengan sunnah. Perkara yang bertentangan dengan sunnah, perkara tersebut tidak ada kesan, tidak akan memberi sebarang kesan dan tidak ada sebarang ganjaran pun. Tidak ada sebarang ajar, ganjaran. Zaman sekarang, fikiran yang tidak berakal ialah bahawa agama untuk tersebar di seluruh dunia tidak perlu kepada cara yang khusus. Ini adalah percakapan yang tidak berpandukan sirah. Sedangkan Muhammad Ilyas rahimahullah senantiasa melihat amalan ini, mana satu amalan yang bertepatan dengan cara Nabi, mana satu yang bertepatan cara sahabat, mana satu cara yang sama dengan cara Nabi dan sahabat. Sebab tu dakwah kita paling penting sekali, dia perlu bersamaan dengan cara dakwah Nabi dan sahabat. Kalau dalam dakwah ilallah, kalau kita tidak mengikatkan usaha kita dengan cara Nabi dan sahabat, maka dalam ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, dalam ibadat dan sebagainya, tuan-tuan yang mulia, kita akan susah untuk membawa cara Nabi dalam semua amalan ini, semua perkara ini. Kerana apabila kita buat dakwah bukan dengan cara Nabi, kita akan tiada kekuatan dalam menentangi kebatilan. Maka dalam muamalat kita, cara kafir akan datang. Muasyarat kita, cara kafir akan datang. Dan dengan cara ini kita tidak akan berjaya untuk bertentangan dengan musuh. Orang Islam tidak akan sama sekali berjaya berhadapan dengan musuh apabila cara mereka seperti ini. Jadi Maulana Ilyas tadi, satu orang dia bangun dan dakwah kepada dia, tanpa dia buat dakwah dulu, dia terus sampai kepada driver kata tak nak. Jadi dia pun balik ke tempat duduk dia. Jadi dia kata, saya telah sempurnakan tanggungjawab saya. Dah beritahu kepada dia, dia tak nak berhentikan bas. Jadi kalau berbahaya kalau turun terus untuk semayang, jadi membahayakan nyawa. Jadi saya telah menyempurnakan tanggungjawab saya. Kemudian Maulana kata sekali lagi bahawa sekarang dah sampai waktu asar, kita kena semayang asar ni. Jadi kawan tadi kata bahawa saya dah beritahu kepada driver, tapi driver tak nak berhenti. Maulana kata kepada dia, kamu sebelum kamu pergi dakwah kepada orang kafir ini, kepada driver ini, kamu dah beri targhib kepada semua orang Islam yang ada dalam bas ini untuk tunaikan sembahyang asar? Ada tak kamu sampaikan kepada mereka janji-janji Allah dengan menyempurnakan perintah Allah sembahyang, dan apakah denda ataupun ancaman Allah kerana meninggalkan sembahyang fardu? Kata dia belum. Mana Ilyas beritahu, selagi kamu belum bagi lagi dakwah kepada sembahyang, bagaimana kamu akan dapat bantuan daripada Allah untuk berhentikan bas ni? Bagaimana kamu boleh berjaya untuk mendapat bantuan Allah untuk berhentikan bas ni?
Bagaimana kamu dapat bantuan Allah untuk berhentikan bas ni untuk semayang? Hari ini tuan-tuan yang mulia, syariat, masail syariat hari ini, hukum-hukum syar'i, kita minta orang kafir supaya mereka, kita dah minta daripada mereka untuk kita diberi ruang untuk sempurnakan perintah-perintah Allah. Kita terpaksa minta daripada orang kafir, kemudian bila mereka tak beri, kita diam. Kita kata kita telah melakukan usaha. Tuan-tuan yang mulia, bayangkan kita hari ini seluruh orang Islam terpaksa tunduk di bawah orang kafir. Sedangkan di zaman sahabat, satu orang sahabat saja, seluruh kerajaan Rom terpaksa tunduk kepada sahabat. Seluruh kerajaan telah berusaha untuk merosakkan orang Islam, untuk menghilangkan, untuk mengasingkan ataupun mengeluarkan seorang Islam daripada agama. Mereka gagal. Kita di zaman kita hari ini, saya kata kepada satu orang di satu kawasan, banyak mana orang Islam, berganda-ganda lebih daripada bilangan sahabat. Satu kawasan kamu lebih, satu daerah mana beritahu kepada orang dia bahawa di zaman kita ini, di satu daerah orang Islam, bilangan orang Islam lebih daripada bilangan sahabat berganda-ganda. Ratusan ribu orang Islam boleh dijumpai di satu kawasan. Tapi kita putus asa. Kita terpaksa kata, apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Tuan-tuan boleh, kalau kita dengan dakwah ilallah, Yusha' bin Nun untuk sembahyang asar dengan menjalankan kerja dakwah, berjaya menahan matahari untuk tunaikan sembahyang asar. Apa yang dia tahan? Matahari yang dia tahan. Yusha' bin Nun, Allah mahbisha, yalah kau tahanlah matahari ni, asar belum sembahyang lagi. Yalah kau tahanlah matahari, selagi kami belum selesai urusan kami dengan musuh, selagi kami belum menang dalam peperangan ini, janganlah kau turunkan matahari. Tahanlah matahari. Sebab tu tuan-tuan bila saya beritahu tadi, asalnya ialah bantuan Allah untuk umat ini dan keutamaan umat ini, dan bantuan Allah yang akan bersama dengan umat ini adalah disyaratkan dengan dakwah. Bersyarat dengan dakwah. Suatu tuan-tuan bila sunnah Nabi yang paling besar ialah Nabi tidak merasai siapa-siapa pun tidak layak untuk didakwah. Suatu ini kita kena letak dalam zihn kita. Menyampaikan agama dengan apa cara saja, dengan apa cara sekalipun, ini belum lagi menunaikan tanggungjawab kita. Bahkan kita kena pergi sendiri untuk sampaikan dakwah. Kita sendiri kena pergi untuk sampaikan dakwah. Di mana kita tak mampu untuk sampai, kita sediakan orang lain untuk sampai. Satu orang yang beramal sendiri tapi tidak dakwah manusia kepada amalan, satu kesalahan. Satu orang yang tak buat amal apa pun dan dia tak dakwah orang kepada amalan, dua kesalahan, dua dosa. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dua-dua Allah beritahu secara berasingan. Dua-dua ni Allah beritahu secara berasingan. Inilah orang yang tidak membelanjakan kepada orang yatim. Dan yang kedua ialah sendiri dia tak buat, dan dia pun tidak menyediakan orang lain. Dia sendiri tak beri makan kepada anak yatim, dan dia sendiri pun tidak menyediakan orang lain. Inilah orang yang mendustakan agama, kata Allah. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, kita kena benar-benar faham bahawa Nabi SAW, bagaimana cara baginda telah mentakdimkan, mengkehadapankan usaha dakwah dalam apa keadaan pun.
Di dalam inilah Allah membantu baginda mengkedepankan dakwah dalam setiap urusan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasai siapa pun insan yang tidak layak untuk dijumpai untuk didakwahkan. Maka Nabi sendiri pergi berjalan berjumpa dengan dia, dakwahkan dia. Nabi tak rasa siapa pun tidak layak untuk, tidak sesuai untuk dijumpai dan didakwahkan. Kita rasa Islam ni semua di zaman dulu, tuan-tuan yang mulia, Islam ni hanya masuk saja, tak ada keluar. Islam ni masuk saja, tak ada keluar daripada Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pun yang baginda dakwah, Nabi akan memberi taqazah kepadanya untuk mendakwahkan kaumnya. Nabi akan memberi taqazah kepada dia, dakwahkan kaumnya. Selepas beriman kepada baginda, tidak ada siapa-siapa pun yang menyempurnakan kehidupan dia secara infiradi sahaja. Tak ada siapa pun menghabisi kehidupan dia bersendirian. Setiap orang yang beriman dengan Nabi, dia akan fikir bahawa dia bukan seorang diri. Saya bukan infiradi, saya bukan fard, bukan seorang diri. Setiap orang yang beriman dengan tangan Nabi, dia akan rasa bahawa dia bukan bersendirian. Dia adalah satu kumpulan masyarakat. Sebab tu siapa yang Nabi masukkan mereka dan Nabi yang Islamkan mereka, Nabi akan beri taqazah pada mereka untuk menyeru kaum mereka. Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang baginda dakwah, Nabi akan hantar dia untuk dakwah kaumnya. Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an datang ke Mekah Mukarramah. Orang kafir Quraisy telah menakutkan dia bahawa kamu jangan dengar perkataan pemuda ini. Kamu kalau dengar perkataan dia memberi kesan seperti sihir. Begitu sekali mereka menakutkan Sayyidina Tufail bin Amr sehingga dia menutup telinganya dengan kapas. Tutup telinga dengan kapas. Sehingga dia tak mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup telinganya dengan kapas. Tutup telinga betul-betul dan kemudian baru masuk ke kota Mekah. Bila masuk saja langkahkan kakinya ke dalam masjid, maka dalam hatinya dia bercakap sama diri dia sendiri bahawa Tufail, kamu sepatutnya dengar perkataan orang ini. Ini perkara yang paling penting sekali, tuan yang mulia. Kerana tuan-tuan yang mulia, kalau rakan susah kita tidak ijtima', tidak mujtama' di dalam usaha kita, maka orang yang datang kepada kita tak akan dapat hidayat. Orang yang datang dalam mahal kita tidak akan dapat hidayat. Kerana sebab hidayat kepada orang kafir ialah orang Islam, mereka bersatu di dalam ibadat dan dalam dakwah mereka. Kalau rakan seusaha dalam amal ibadat dan amalan dakwat mereka tidak mujtama', mereka tidak bersatu, maka orang yang datang mereka tak akan dapat hidayat. Sebab itu ini perkara yang khusus, perkara yang khas yang Nabi SAW menjamakkan, mengumpulkan sahabat dalam dakwah, ibadat dan ta'lim. Sehingga orang kafir yang masuk dalam tempat mereka tak akan tinggalkan kawasan mereka kecuali dengan beriman. Sebab tu Tufail bin Amr kata, saya masuk saja dalam masjid,
dia mula bercakap dengan dirinya sendiri, kamu sepatutnya kena dengar perkataan pemuda ini. Orang yang datang terkesan dengan suasana Hindah, orang yang dikatakan telah memamah hati Sayyidina Hamzah. Dia sendiri tak nak memeluk Islam, tapi begitu keras hati dia. Selepas membunuh Sayyidina Hamzah pun hati dia belum tenang lagi, tak puas lagi. Dah bunuh Sayyidina Hamzah, tak puas lagi. Telah belah perut, keluarkan hati dan sebarkan darah sampai dia puas. Orang yang sekeras ini apabila melihat tahajud sahabat dalam pembukaan kota Mekah, hatinya lembut dan memeluk Islam. Tidak ada apa usaha yang kecuali sahabat dalam pembukaan tanah suci Mekah. Di malam pembukaan tanah suci Mekah, dia melihat pemandangan tahajud sahabat, dia telah memeluk Islam. Abu Sufyan kata, kamu dulu ingkar kepada Islam, sekarang nak menerima Islam. Hindun kata, wahai Abu Sufyan, kamu tak tahu, kamu tak tengok macam mana malam orang Islam ini, macam mana doa mereka, malam mereka, tahajud mereka, tilawat mereka yang saya dapat lihat sendiri. Sebab itu tuan-tuan, amalan dakwah ini ialah satu suasana. Dia satu suasana, satu fiza. Sebelum orang yang menentang Islam, tuan-tuan, yang boleh begitu sekalipun akan datang dalam suasana ini. Dan dimasuk suasana ini, mereka akan menerima Islam. Sumamah bin Uthal, dia ditahan 3 hari saja di dalam masjid Nabi, memeluk Islam. Bersedia untuk berperang, melawan, tapi kerana duduk dalam masjid 3 hari saja, terus memeluk Islam. Suatu Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia pun bila bercakap dengan diri sendiri, dia mula keluarkan kapas dari telinganya. Dan dia dengar, dia telah beriman akhirnya dengan Nabi SAW, dan dia terus beritahu bahawa saya nak dakwah kaum saya. Dan dia berkata bahawa saya ada kedudukan di dalam kabilah saya, yang mana apa saya cakap mereka tak akan ingkar, mereka akan terus terima perkataan saya. Ini satu perkara penting tuan-tuan kena dengar. Kita kena benar-benar faham. Tuan-tuan yang mulia, satu orang dalam usaha agama ni takkan dapat buat usaha kerana haisiat dan kedudukan dia. Usaha ini adalah usaha mujahadah dan pengorbanan. Usaha ini tidak bergerak dengan haisiat, kedudukan, bahkan dengan aziat, dengan pengorbanan. Aziat susah payah, kita disusahkan, menanggung kesusahan. Hari ini orang rasa bahawa kita buat usaha dengan qabiliyat, dengan kemampuan kita, bukan dengan qabiliyat, bukan dengan haisiyat. Begitu juga bukan dengan keramat usaha ini bergerak. Kita hari ini terfikir bahawa daripada diri saya zahirnya keramat. Bila ada keramat, maka bahawa orang akan terima perkataan saya. Bila orang tengok saya, bahawa mereka akan terima perkataan saya. Sedangkan keramat para wali itu bukan untuk menta'arufkan awliya, akan tetapi dia adalah untuk menta'arufkan amal dia, kekuatan amalan dia. Keramat para wali adalah untuk menta'arufkan amalan dia. Jadi kalau kamu buat amal seperti, wahai orang yang melihat amal, kalau kamu melihat kamu buat amal seperti wali ini, maka Allah akan ikram kamu seperti Allah ikram wali ini. Satu perkara saya nak sampai pada tuan-tuan, usaha ini tidak bergerak dengan haisiat, kedudukan ataupun keramat. Tufail bin Amr Dawsi, dia pun kata pada Nabi, saya ada kedudukan, haisiat saya ialah kedudukan saya
ialah orang dengar perkataan saya tidak akan ingkar perkataan saya. Tuhan izinkan saya dakwahkan kaum saya semua kepada Islam. Cuma Tuhan tolong doakan untuk saya, Tuhan beri satu tanda keramat kepada saya. Tuhan tolong beri saya satu keramat, supaya kaum saya akan tengok keramat tersebut, dia akan terkesan. Mereka akan terkesan dengan keramat tersebut yang ada pada saya, dan mereka akan memeluk Islam. Mereka akan terkesan dengan keramat tersebut. Nabi telah doa. Dalam doa Nabi kata, Allahumma ja'allahu ayatan. Ya Allah, engkau jadilah satu tanda, apa-apa tanda kepada Tufail ini. Dalam riwayat mengatakan bahawa satu cahaya yang terang telah keluar pada dahinya, di antara dua matanya. Maka dia kata, okey, ini bagus. Jadi saya akan pergi pada kaum saya akan tengok perkara ini, mereka akan terkesan, mereka akan memeluk Islam. Dan kedudukan saya pun memang saya ada kedudukan dalam kaum saya akan dakwah kaum saya akan memeluk Islam. Dia pun berjalan membawa haisiat dan keramat ini, kedudukannya dan keramatnya. Bila sampai di sana, Tuan Yang Mulia, belum lagi masuk ke kampungnya, dia terfikir, ini kaum akan berkata pada saya, ni telah tukar agama, keluar daripada kafir masuk Islam. Sebab tu muka dia dah berubah dah. Muka dah bertukar. Jadi dia doa pada Allah, ya Allah, engkau tukarlah warna ni, cahaya ni. Bahkan dia minta keramat tersendiri daripada Nabi. Tapi pertengahan jalan sebelum masuk dalam kabilahnya, doa pada Allah, ya Allah, engkau alihkanlah cahaya ni. Maka cahaya tersebut pun hilang daripada dahinya. Sekarang tinggal haisiat saja, kedudukan. Dia pun masuk dalam kabilahnya dan dakwahkan kabilahnya. Kaumnya telah mengingkarinya. Jadi dia pun pening, dia pun susah. Dia pun datang jumpa Nabi Rasulullah, Tuhan doa kehancuran untuk mereka, biar mereka hancur binasa, kerana mereka tidak mahu menerima Islam. Kerana tuan-tuan yang mulia, seseorang apabila menjalankan usaha tanpa merasai kerjanya sendiri, dia tidak menjalankan kerja kerana merasai ini adalah kerja, maka dia akan rasa marah apabila orang tidak menerima dakwahnya. Tuan-tuan yang mulia, menyebabkan orang terima itu bukan kerja kita. Hidayat di tangan Allah. Para Nabi alaihissalam, yang mana Allah pilih mereka untuk hidayat, di tangan mereka Allah tidak memberi kemampuan untuk beri hidayat. Allah hantar mereka untuk buat usaha hidayat. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Tuhan adalah orang yang membawa orang kepada jalan yang lurus. La tahdi man ahbabta, tapi kamu tak boleh beri hidayat kepada siapa yang kamu suka. Keinginan Nabi bahawa siapa-siapa ada orang bunuh Wahsy. Tapi untuk Abi Talib, Nabi berkeinginan untuk memeluk Islam. Satu orang Nabi inginkan hidayat, dan yang kedua Nabi berkeinginan untuk kehancuran dia. Satu orang Nabi inginkan hidayat, satu orang lagi Nabi inginkan kehancuran untuk dia. Seorang ni pakcik Nabi sendiri, Abu Talib. Satu lagi pembunuh kepada pakcik Nabi, Wahsy. Tapi kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Nabi ingin untuk dapat hidayat, dia binasa tanpa hidayat. Dia mati tanpa hidayat. Tapi orang yang Nabi keinginan baginda untuk dia mati, untuk dihancurkan, dibinasakan, dia akhirnya mendapat hidayat. Abu Talib tidak dapat hidayat, dia dalam kebinasaan, tapi Wahsy mendapat hidayat akhirnya.
Sebab tu tuan-tuan bila tanggungjawab para Nabi ialah menjalankan usaha, mihnat. Menjalankan usaha, mihnat. Tanggungjawab para Nabi ialah mihnat, berusaha, menjalankan usaha. Sebab tu Sayyidina Tufail bin Amar, dia dah rasa susah, dia balik jumpa Nabi, minta doa kehancuran daripada Nabi. Sebab tu satu orang yang menjalankan kerja tanpa merasai kerja ni kerja dia, tanpa menganggap ni sebagai kerja dia, maka dia akan putus asa dan dia akan meninggalkan kerja. Oleh itu kita jalankan usaha dengan merasai ini perintah Allah. Ini tanggung perintah Allah. Kerana perintah Allah saya buat. Oleh itu Sayyidina Tufail beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Tuan doalah kehancuran untuk kaum saya." Kata Nabi, "Tidak wahai Tufail, orang seperti kamu, mutiara seperti kamu masih ada lagi dalam kaum kamu. Pergilah kamu dakwah kepada mereka." Nabi doa kebaikan untuk kabilah Daus. Hari ini kita buat usaha di satu tempat, Kemudian kita dah buat beberapa kali, kita tanya orang tanggungjawab, Misal dusra gas kedua kita nak pindah tempat lain pula, kat mana tempat sesuai. Ada yang kata kamu buatlah sebulan, ada kata buatlah 4 bulan, ada kata buatlah berapa bulan. Sedangkan asal tuan-tuan mula usul ialah apabila pengorbanan dan susah payah satu orang da'i sampai ke satu tahap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buat salah satu dua perkara. Sama ada penghalang mereka akan dihapuskan oleh Allah, atau Allah akan beri hidayat pada tempat yang mereka berusaha. So, Nabi Nuh AS dihantar kepada kaum ramai. Kaum baginda sendiri. Nuh AS pagi petang siang malam, lailan wa naharan, 950 tahun baginda buat usaha. Adakah kita punya dusra gas kedua kita cukup berapa bulan saja? Second gas kita beberapa bulan saja. Kita ini bentang dalam mesyuarat untuk tinggalkan gas kita, cari tempat lain buat gas. Kita dah sampai ke setahun, 100 tahun ke 100,5 tahun ke 150 tahun. Sedangkan Nabi Nuh AS dihantar di satu kawasan yang mana keseluruhan mereka menentang baginda. Kebanyakan mereka menentang baginda. 950 tahun tetap berusaha siang malam. Kita ini lepas berapa bulan kita minta tukar tempat lain untuk second gas. Sebab tu hari ini tuan-tuan yang mulia, hari ini sebahagian kita merasai bahawa kita menyampaikan dakwah dengan apa cara pun kita telah sampaikan dakwah. Tidak. Maka Tufail bin Amr telah dihantar sekali lagi oleh Nabi, buat usaha lagi. Sehinggalah Nabi telah berhijrah sampai ke Madinah. Dia masih lagi buat usaha lagi di kaumnya. 3 Khandaq, Uhud, Badar, Uhud dan Khandaq telah berlalu. Ketika peperangan Khaybar, Nabi masih ada di Khaybar, maka beliau telah membawa 80 keluarga berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah. 80 keluarga Khandan. Ajib. Nabi Nuh AS 950 tahun berusaha. 80 orang memeluk Islam. Orang, fard, individu. 80 orang, fard, individu. Tufail radhiyallahu ta'ala anhu dalam usaha beberapa tahun sahaja 80 tahun memeluk Islam, 80 keluarga memeluk Islam. Jadi kalau 80 keluarga, berapa banyak individu di dalamnya? Mungkin satu khandan, satu keluarga besar ada 60-70 orang. Ini satu keluarga besar punya bilangan khandan. Kalau 80 keluarga bagaimana? 80 keluarga besar memeluk Islam. Usaha beberapa tahun.
Nabi Nuh AS 950 tahun. 80 individu memeluk Islam. Itu tuan-tuan yang mulia, asalnya ialah usaha dan dakwah ini dia juga seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti sunnah dalam makan, minum dan ibadat baginda. Sebab tu dalam usaha dakwah ini yang paling penting sekali, sunnah yang paling besar ialah dakwah infiradi. Baginda begitu sekali menyusahkan diri baginda, meletihkan diri baginda dalam doa infiradi sehingga sahabat rasa kesian dengan Nabi. Allah sendiri melihat kesian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu sahabat makmul mereka, adat kebiasaan mereka ialah mereka pergi ke maidan dan dakwah terlebih dahulu baru mereka dalam suasana. Hakam bin Kaisan, penghulu kepada kabilahnya, ketua sardar kepada kabilahnya, ketua kabilahnya. Sahabat tangkap dia dalam medan peperangan, dakwah dia tak nak terima Islam. Sahabat mula nak berperang, sahabat nak mula bunuh dia. Terima Islam, kamu terima Islam. Sahabat mula nak bunuh. Maka Sayyidina Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu telah memberi keamanan kepada Hakam bin Kaisan. Tuan-tuan yang mulia, di zaman dulu seluruh orang Islam mereka begitu ijtimaiyat, begitu mereka bersatu, begitu mereka ijtimaiyat bersatu bahawa kalau semua orang Islam di antara mereka ini orang yang paling rendah, paling hina, paling rendah kedudukan, orang Islam yang paling rendah kedudukannya pun dalam kabilah memberi keamanan kepada satu orang kafir, maka seluruh orang Islam akan menerima dan menghormati jaminan yang diberi ini. Ini kesatuan di kalangan orang Islam. Satu orang Islam saja. Dan orang kafir tadi akan dipelihara, akan terjaga di dalam kawasan orang Islam. Dan tak ada siapa di kalangan orang Islam yang boleh memandang dia dengan pandangan yang buruk, mengeluarkan pedang, menakut-nakutkan dia, tak boleh. Kerana satu orang Islam di kalangan kita telah memberi keamanan, jaminan kepadanya. Hari ini orang kafir telah menjadikan kita sebagai permainan, mengalahkan kita. Kenapa? Kerana kita tidak ada kesatuan sesama kita. Kalau satu orang dimaafkan oleh satu kumpulan orang Islam, satu kumpulan orang Islam lain tidak akan memaafkan dia. Kalau satu orang Islam, satu jemaah orang Islam memaafkan dia, satu jemaah yang kedua takkan memaafkan dia. Di zaman sahabat, satu kafir yang mana semua orang Islam dah bersepakat nak bunuh dia, semua orang Islam dah berusaha nak bunuh dia, tiba-tiba satu orang Islam yang awam, yang biasa, memberi jaminan dan keamanan kepadanya. Semua orang Islam menghormati jaminan dan keamanan tersebut. Tak ada siapa orang Islam boleh berkata apa kepada kafir tadi. Begitu sekali kesatuan di kalangan sahabat terdahulu. Maka Sayyidina Miqdad terfikir bahawa suruh dia masuk dalam suasana. Bawalah dia ke dalam suasana. Saya bawa dia ke dalam suasana. Sebab tu hari ini usaha kita, tuan-tuan yang mulia, mereka yang berada, umat Islam yang berada di mana suasana mereka, keluarkan mereka daripada suasana tersebut. Keluarkan mereka daripada suasana tersebut. Kerana tanpa mengubah suasana, zihin takkan terubah. Untuk mengubah zihin, penting untuk kita mengubah bentuk fikiran kita, tuan-tuan yang mulia, ialah kita kena ubah suasana. Sebab tu Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu memberi keamanan kepada Hakam bin Kaisan
dan membawa dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada baginda, ini ketua kabilahnya dan dia mengingkari Islam, sahabat yang lain nak bunuh dia, saya beri keamanan kepadanya, saya serahkan dia kepada Tuan. Belum Islam lagi tapi tak bawa kemari. Belum Islam lagi tapi kenapa bawa kemari? Tuan-tuan yang mulia, inilah tertib kita, membawa ke dalam suasana. Sampai ke sana, Nabi ambil pegang tangan dan duduk bersama dengan dia dan fahamkan dia dakwah dia. Dakwah, targhib. Tetap dia tidak mahu terima. Sayyidina Umar melihat. Sayyidina Umar kata, ni tak bersedia ni. Ini macam mana pun dia takkan bersedia menerima Islam. Sayyidina Umar telah begitu marah. Tempat dia ni dah memang dalam jahannam ini. Nabi telah berusaha atas dia. Nabi sungguh-sungguh usaha atas dia. Sayyidina Umar kata, kesian melihat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa simpati dengan kerunsingan usaha Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, Tuan serahkan dia kepada saya, dia tak akan menerima Islam, tempat dia dalam jahannam. Jadi Tuan serah kepada saya akan hapuskan dia. Sayyidina Umar bila kata seperti ini, Nabi SAW tidak melihat kepada Sayyidina Umar pun. Nabi telah berpaling daripada perkataan Sayyidina Umar. Nabi tidak menerima perkataan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar terus faham, saya silap dalam perkataan saya. Saya telah terlaku silap. Kata Nabi, ya Rasulullah, saya kena kesian dan simpati dengan Tuan, sebab tu saya cakap begitu. Dengar tuan-tuan yang mulia, Allah SWT setiap rakan susah Allah telah meletak satu medan untuk kita buat usaha, untuk susah payah kita. Selagi kita tidak melalui medan ini dan kita tidak melalui mujahadah susah payah ini, selagi itu usaha kita tak akan memberi apa-apa kebaikan. Kita tak akan mencapai satu tahap yang baru. Jadi tuan-tuan, macam kita pergi kepada seorang doktor. Doktor kata kita sakit, doktor kata boleh, untuk sembuh kamu perlu masa 6 bulan, setahun. Kita kata, doktor saya duduk 15 hari saja cukuplah, tak perlu lama sangat. Selagi kita tidak melalui tempoh tersebut, bagaimana kita boleh sembuh? Sebab tu bila Nabi lihat Nabi berpaling daripada Sayyidina Umar telah faham bahawa saya silap. Nabi dakwah lagi sehingga Hakam bin Kaisan akhirnya menerima Islam. Sebab tu dengan infirad dakwah ini adalah sunnah yang paling tinggi Nabi SAW. Sunnah baginda yang paling penting. Sunnah baginda yang paling penting, infiradi dakwah. Sunnah Nabi yang paling penting. Sebab tu dengan memberi dakwah, kita bawa manusia yang lain ke dalam suasana kita. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, satu orang yang pengembala kambing tinggal jauh daripada Madinah. Maka salah seekor daripada kambingnya telah ditangkap oleh seekor serigala. Dia telah mengambil semula serigala tersebut. Kambing tadi, serigala kata, bagaimana kamu mengambil rezeki yang Allah telah tentukan untuk saya? Kamu ambil daripada saya. Maka pengembala kata, satu perkara yang sangat menakjubkan, bagaimana kamu serigala boleh bercakap fasih bahasa Arab? Serigala kata, ini tak pelik sangat. Yang lebih pelik dan lebih aneh ialah Nabi Muhammad SAW telah diutuskan, ada di Madinah sekarang, menceritakan tentang kisah para Nabi terdahulu kepada sahabat-sahabatnya. Kamu masih sibuk dengan kambing-kambing kamu di sini? Maka dengan perkataan serigala ini, dia bawa semua kambingnya ke Madinah. Datang ke Madinah, sampai ke Madinah dan hadir di hadapan Nabi SAW, ceritakan apa yang telah berlaku. Nabi kumpulkan semua sahabat dan beritahu kepada pengembala ini, sekarang kamu cerita kakuzari kamu kepada semua sahabat yang ada.
Bayangkan seekor serigala pun berusaha di tengah kampung, di hutan, untuk mendatangkan seseorang dalam suasana di masjid, suasana hidayat. Inilah usaha kita, tuan-tuan yang mulia. Oleh itu, dengan perantaraan usaha agama ini, tujuan kita adalah untuk mengubah suasana. Perantaraan usaha agama ini kita nak mengubah suasana. Dan asalnya ialah dakwah. Dan asal dakwah ialah bukan semata-mata memelihara diri kita daripada kebaikan dan menegah daripada kemungkaran. Bahkan kita bertanggungjawab juga untuk menyuruh manusia kepada kebaikan dan menegah mereka daripada kemungkaran. Barulah iman kita sempurna. Sedia insya-Allah. Tanggungjawab kita seluruh alam. Tanggungjawab kita adalah seluruh alam. Kita dengan diri sendiri kita melakukan kerja ini dan kita sediakan orang lain kepada amal yang sama. Sebab tu kita diminta buat azam insya-Allah. Sedia tuan-tuan insya-Allah. Ulama yang telah beri setahun, mereka berniat untuk bagi setahun yang kedua di negara Arab. Ulama yang belum setahun, mereka niat untuk bagi setahun, dan yang lain kita azam untuk bagi 4 bulan insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah dengar tadi. Sekarang